A very good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for tuning in. Hope you're having a pleasant day. It's great to be back again this week with another episode of the Strata Talk Show. With that, I would like to welcome everyone to the 63rd episode of the Strata Talk Show, brought to you by the Excel Academy of Real Estate. To our new viewers, in this talk show, we'll be discussing issues and cases related to the management of stratified developments with the various industry professionals. Joining us today, we have Surveyor Muhammad Rosiza Abdul Rahim, who is the Deputy of Commissioner of Building, Ampang Jaya Municipal Council, to speak on the topic of budgeting and auditing process of strata management. If you have any questions for Ms. Surveyor Rosiza, feel free to leave them in the Facebook comment section below, which we will address in the Q&A section at the end of the show. Without further ado, join me in welcoming Surveyor Rosiza. Welcome, sir. Right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Okay. Thank you to Naufal, and thank you again to the Excel Academy for this another series of topic for the invitation. And then even though the topics, the title of the topics today is English, but I will be conducting the talk today mostly in Bahasa Melayu, because some of the terms I cannot translate it directly to Bahasa, so I'll be conducting all I will conducting all in Bahasa, and some of the term might be all in English. Okay, berkenaan dengan tajuk ataupun lebih dispesifikkan kepada budgeting and auditing process of strata management. Kenapa bila kita bercakap berkenaan dengan budgeting ataupun dalam bahasa Melayu kita kenali sebagai belanjawan, ya. Okey, proses penyediaan budgeting itu adalah amat penting, ya. Setiap tahun apabila pihak JMB MC mengadakan mesyuarat agung tahunan, mereka akan membentangkan belanjawan atau anggaran bajet yang akan digunakan bagi tahun berikutnya, dan apa juga kerja-kerja yang perlu dilakukan atau sama ada perlu dikurangkan atau ditambah, semuanya adalah tertakluk kepada anggaran belanjawan yang disediakan. Sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan budgeting and auditing process, ingin saya bercerita atau bercakap mengenai perkara-perkara asas yang sering dikaitkan dengan perkara bab-bab keuangan di dalam Akta Pengurusan Strata 2013 ini, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada slide seperti mana yang ditunjukkan di paparan, di slide di komputer tuan-tuan, di apa jua medium yang tuan-tuan puan-puan gunakan sekarang, ya. Okey. Mengikut Akta Pengurusan Strata, ini adalah pecahan-pecahan di bawah section dan juga bahagian yang dari bab-bab yang berkaitan dengan proses keuangan yang melibatkan entiti pemaju, JMB dan juga MC dan juga sub MC, ya. Ini adalah perkara-perkara asas yang tuan-tuan dan perlu tahu sekiranya tuan-tuan, ini bukan sahaja sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menjadi AJK kepada JMB atau MC, tapi sekiranya tuan-tuan juga adalah bertanggungjawab sebagai pemilik petak yang membayar caj penyelenggaraan dan sinking fund setiap bulan, ya. Okey. Jika dilihat di sini, okey, perkara section 10 adalah ianya lebih berkaitan dengan pemaju yang menyatakan satu akaun penyelenggaraan hendaklah dibuka, ya, dengan mana-mana badan atau dengan sesuatu bank atau mana-mana institusi keuangan. Ianya juga terpakai bagi section 23 kepada JMB, section 50 kepada MC dan section 60 kepada Section 50 kepada pemaju sebelum AGM pertama MC, Section 60 kepada MC dan juga Section 66 sekiranya terdapat sub-MC. Okey, terimaan akaun penyelenggaraan bagi pemaju ianya dinyatakan dengan jelas seperti mana saya nyatakan tadi di bawah Section 10, yang mana caj yang diterima oleh pemaju daripada pembeli di kawasan pemajuan yang mana hendaklah dibayar oleh pemaju berkenaan dengan petak di dalam kawasan pemajuan yang belum dijual. Maksudnya sekiranya petak tersebut masih belum dijual, ianya adalah terletak di bawah tanggungjawab pemaju untuk menyelesaikan caj penyelenggaraan. Bagi JMB punya pula, ianya adalah terletak di bawah Section 23 yang mana semua 23 2A, 23 2B sehinggalah E, yang mana antaranya menyatakan baki wang
dalam akaun penyelenggaraan hendaklah dipindahkan oleh pemaju kepada badan pengurusan bersama lah. Dan berikutnya charge yang dikenakan atau dibayar kepada badan pengurusan bersama, ya, mana-mana pajakan, sewa atau penggunaan mana-mana harta yang boleh di-charge dengan sah oleh badan pengurusan bersama. Ini adalah perkara-perkara asas yang tuan-tuan dan perlu tahu, yang mana dengan jelas telah diperuntukkan dalam akta. Okey, bagi MC dan juga sub MC, ianya lebih dititik beratkan dan dinyatakan di bawah Seksyen 50, yang mana perkara-perkara itu keterangannya adalah sama seperti JMB yang saya nyatakan tadi, yang mana charge dikenakan, charge perlu dibayar oleh semua pemilik, and then semua wang dan harta lain yang mengikut mana-mana apa menjadi kerana dibayar atau terletak hak adalah perlu berdampingan atau dengan fungsi atau kuasanya. Okay, saya tidak mahu bercakap panjang mengenai anggaran ini. Kita akan teruskan kepada yang berikutnya. Penggunaan akaun penyelenggaraan, saya rasa ini adalah perkara asas, semua pun tahu ya. Akaun penyelenggaraan haruslah digunakan untuk tujuan menyelenggarakan harta bersama, membayar perbelanjaan yang dilakukan ya, seperti apa-apa juga servis provider yang telah kita engage lah ya. Seperti kebersihan, keselamatan, and then membayar apa-apa juga premium bagi insurans, and then ianya yang keempat ini adalah perkara penting, yang mana sesuatu JMBMC perlulah melakukan pemeriksaan berkala seperti mana yang diperuntukkan dalam Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 setiap 10 tahun sekali. Jadi ini adalah untuk melihat untuk memeriksa keadaan bangunan sama ada ianya berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi seterusnya kerja-kerja pengecatan kecil. Kerja-kerja pengecatan kecil ini bermaksud tuan-tuan dan puan-puan ingin melakukan kerja-kerja cat yang kecil. Tidak melibatkan kos yang tinggi, melibatkan keseluruhan blok atau beberapa blok yang ada di dalam skim itu. Itu terletak nanti ya, saya akan ceritakan di bawah sinking fund lah ya. Seterusnya menjalankan pemeriksaan bagi semua sistem penawaran elektrik, sistem perpaipan, whatsoever yang berkaitan ya. And then dan lain-lain lah seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 23 bagi Seksyen 10 bagi pemaju, Seksyen 23 bagi JMB dan Seksyen 50 bagi pemaju yang sebelum ditubuhkan AGM pertama MC dan juga sub MC ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya, penggunaan akaun penyelenggaraan ini adalah perkara-perkara asas yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu ya. Kenapa sekiranya akaun penyelenggaraan tidak cukup, mungkin ianya akan mengganggu proses untuk menyelenggara harta bersama tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebabnya bila berlakunya tidak ada pusingan dalam meneliti atau kaji semula charge penyelenggaraan, ianya akan sedikit mengganggu tuan-tuan dan puan-puan untuk menguruskan harta bersama berkenaan. Jadi tidak hairan sekiranya kita dapat lihat sesetengah harta bersama tidak dapat diselenggara dengan baik kerana pusingan untuk meneliti atau mengkaji semula kadar charge penyelenggaraan itu tidak dapat dilakukan. Okey. Okay, jadi bila kita bercakap berkaitan dengan sinking fund ya, sinking fund adalah membawa takrifan akaun kumpulan wang penjelas ya, di mana ianya terletak di bawah Seksyen 11 untuk pemaju, JMB di bawah Seksyen 24, pemaju yang sebelum AGM pertama MC adalah terletak di bawah Seksyen 51, MC di bawah Seksyen 61 dan juga sub MC di bawah Seksyen 67. Yang mana keterangan dengan jelas untuk semua perkara entiti-entiti yang saya sebutkan ini adalah hendaklah membuka satu akaun wang penjelas berkenaan dengan setiap kawasan pemajuan ya. Seperti mana takrifan untuk akaun charge penyelenggaraan tadilah. Okay, ini adalah kalau tadi saya bercerita berkenaan dengan penggunaan wang bagi akaun charge penyelenggaraan, ini adalah penggunaan akaun kumpulan wang penjelas atau sinking fund lah ya. Ianya adalah lebih kepada perkara-perkara atau kerja-kerja yang lebih major, kerja-kerja yang lebih besar. Ya, sebagai contoh, kita lihat di sini pengecatan atau pengecatan semula mana-mana bahagian harta bersama. Ini melibatkan kawasan-kawasan yang lebih besar, ya, kos-kos yang lebih tinggi. Ya, and then pemerolehan harta alih bagi kegunaan berhubung dengan harta bersama. And then pembaharuan atau penggantian apa-apa juga lekapan ke atas harta bersama. Okay, menaik taraf and then apa-apa belanjaan modal lain lah sebagaimana yang difikirkan perlu oleh JMB MC berkenaan. Okay,
Yang ini kewajipan pengurusan berhubung dengan akaun. Okey, mereka seharusnya wajib ataupun mandatory atau dalam arti kata lain perlulah menyediakan penyata keuangan. Yang mana ini sepertinya dinyatakan sesuatu apa jua akaun atau rekod akaun disediakan yang akan menjelaskan transaksi akaun. Apa-apa juga transaksi yang berlaku di dalam akaun dua akaun tadi haruslah direkodkan yang membolehkan kunci kira-kira atau penyata pendapatan, perbelanjaan penyata untung rugi yang benar dan adil disediakan. Maksudnya ada suatu pergerakan wang yang tuan-tuan puan-puan gunakan itu bagi menunjukkan ianya digunakan dengan secara telus dan tidak ada agenda yang tersembunyi di belakangnya. Bila nak buat kerja-kerja audit nanti, perkara-perkara ini telah lengkap. Ya, sekiranya penyata keuangan itu lengkap, jadi saya rasa tidak ada masalah untuk tuan-tuan dan puan-puan menyediakan laporan audit setiap tahun lah, ya. Sebab seringkali saya perhatikan masalah yang terjadi kepada pihak JMB dan MC, mereka bukan gagal, mereka sukar menyediakan laporan audit adalah kerana rekod-rekod tadi tidak disediakan dengan lengkap, ya. Mereka tidak menyediakan penyata keuangan itu dengan keadaan yang seperti mana yang diperuntukkan, seperti mana yang dinasihatkan untuk buatlah. Jadi bila tidak ada rekod itu secara proper, so you can't furnish all the data and then it will make the auditors hardly to prepare the audit report. So in terms of the record filing, you have to do in a proper way. Kalau tidak ada berlaku ketirisan di situ, pada saya tidak perlu takut, jika tuan-tuan dan puan menggunakan perbelanjaan berikut kepada seperti mana yang diperuntukkan di dalam akta tadilah untuk charge penyelenggaraan dan juga sinking fund. Okey, melantik juru audit. Okey, dalam akta di bawah Seksyen 14, 26, 54 dan 52 telah memperuntukkan pemaju, JMB, MC dan juga sub-MC perlu melantik seorang juru audit yang diluluskan untuk menjalankan audit setiap tahun, ya, setiap tahun. Maksudnya tiap tahun tuan-tuan dan puan-puan kena sediakan laporan audit. Bila laporan penyata keuangan tuan-tuan dan puan-puan tadi lengkap, tidak ada masalah. Jadi saya rasa ianya akan membawa kesinambungan untuk menyediakan laporan audit. Jadi juru audit tidak akan menghadapi masalah untuk menyediakan laporan audit dengan pantas, dengan segera, ya. Sebab kadang-kadang delay yang berlaku adalah disebabkan oleh the document. You can't furnish all the documents in a complete set, yeah. So it will make that the delay on the preparation of the audit report. So to avoid it, you have to be, at the first place, the filing record must be in a proper way. Kena ada perincian setiap dokumen-dokumen yang direkodkan itu supaya tidak ada satu rekod pun yang hilang ataupun tidak dapat dikesan. Jadi bila laporan audit disediakan, tidak ada teguran yang tidak ada berlaku teguran oleh juru audit di situlah. Maksudnya semuanya berada dalam keadaan terkawal. Okey, memfailkan laporan audit kepada COB itu adalah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan seperti mana yang diperuntukkan dalam akta. Memang jelas menyatakan semua entiti pemaju, JMB, MC dan juga sub-MC perlu memfailkan laporan beraudit kepada Pesuruhjaya dalam tempoh 14 hari dari pengauditan audit itu. Maksudnya selepas laporan audit itu disediakan, dalam tempoh 14 hari, tuan-tuan dan puan-puan perlu filekan laporan audit itu kepada COB. Bukan keadaan untuk menghantar laporan audit itu kepada COB untuk disahkan, bukan. Sebab kita bukanlah badan profesional yang mengiktiraf atau kita bukanlah kelayakan profesional untuk mengesahkan laporan audit itu. Sebab yang menyediakan itu mereka yang telah profesional, mereka yang telah ada sijil berdaftar dengan pertubuhan audit. So pada saya, kita tidak perlu mempertikaikan mereka-mereka yang juru audit yang telah dilantik, sebab inilah yang tuan-tuan dan puan-puan telah persetujui dalam setiap AGM, ya. Sebab
biasanya dalam AGM, tuan-tuan dan puan-puan akan bawa agenda untuk melantik atau meneruskan juru audit yang sedia ada atau melantik juru audit baru. Okay, and then akses penuh dan bebas. Dalam akta, dia memang ada jelas menyatakan yang mana membenarkan Pesuruhjaya atau mana-mana yang diberi kuasa oleh Pesuruhjaya secara bertulis untuk bertindak bagi pihaknya akses yang penuh dan bebas kepada akaun dan rekod akaun. So bila-bila masa, kalau katakan kami COB perlukan maklumat berkaitan dengan akaun itu, kami boleh akses secara penuh dan bebas tanpa dihalang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan selaku JMBMC tak boleh halang. Kalau COB perlukan maklumat tu, tuan-tuan dan puan-puan perlu berikan kerjasama sepenuhnya. Okey, kuasa melantik yang ini sekiranya berlaku kegagalan di peringkat JMBMC untuk melantik juru audit, COB mempunyai kuasa, iaitu Pesuruhjaya Bangunan mempunyai kuasa untuk melantik juru audit syarikat yang mana juru audit syarikat ini yang diluluskan untuk menyiasat akaun atau rekod akaun yang dinyatakan dalam subsection 1 dan pemaju JMB MC hendaklah membayar. Maksudnya kos membayar juru audit berkenaan ditanggung oleh entiti-entiti berkenaan lah sekiranya terdapat keperluan untuk melantik juru audit bagi meneliti perkara-perkara yang mungkin terdapat keraguan, mungkin juga gagal melantik juru audit untuk menyediakan laporan beraudit. So COB ada kuasa untuk lantik juru audit ini dengan kos ditanggung oleh JMB MC, pemaju ataupun sub MC lah. Okay. And then mengemukakan dokumen ini JMBMC, semua entiti lah, pemaju JMBMC dan juga sub MC hendaklah memberi Pesuruhjaya atau mana-mana pihak berkuasa awam apa-apa penyata akaun ataupun maklumat berkaitan dengan aktiviti dan keuangannya sebagaimana yang dikehendaki oleh atau diarahkan oleh Pesuruhjaya. Ini apabila COB mengarahkan untuk kemukakan dokumen-dokumen berkaitan, tuan-tuan dan puan-puan selaku JMBMC perlu kemukakan dokumen berkenaan kepada COB. Okey, format dokumen seperti mana dinyatakan di bawah subsection 3, sesuatu format dokumen penyata laporan atau akaun maklumat hendaklah disebut seperti mana dalam subsection 3 dalam bentuk apa-apa bentuk yang ditentukan oleh Pesuruhjaya. Okey, ini apa-apa dokumen lah format-format dokumen yang diperlukan. So tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan dokumen seperti mana format yang diarahkan oleh COB. Okey, apa jadi kalau tak patuh? Okey, kalau tak patuh dia ada tindakan yang boleh dikenakan di bawah akta yang mana dengan jelas menyatakan setiap anggota jawatankuasa pengurusan yang melakukan suatu kesalahan boleh didenda, disabitkan dengan didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Okey, ini jelas dinyatakan kesalahan atau denda itu dikenakan ke atas setiap anggota jawatankuasa. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan membawa nama sebagai badan pengurusan bersama atau perbadanan pengurusan, tetapi kesalahan denda itu ditetapkan ke atas badan individu kapasiti tuan-tuan puan-puan selaku AJK. Sebab dalam akta dia jelas cakap setiap anggota jawatankuasa. Jadi saya rasa tanggungjawab itu harus dilaksanakan sebab bila-bila masa tuan-tuan dan puan-puan boleh didakwa, boleh didenda dan boleh membawa kepada kesalahan boleh dipenjarakan. Sebab sekarang COB proaktif untuk membuka kertas-kertas siasatan dan mendakwa atas kesalahan tuan-tuan dan puan-puan yang seperti mana yang telah diperuntukkan dalam akta lah. Okay, and then kewajipan. Okay, yang ni saya tak perlu cerita banyak lah. Seperti mana dinyatakan dalam subsection 22 bagi pemaju CMB 56 dan juga 63 yang mana penyimpanan rekod dan akaun pembadan pengurusan ianya hendaklah menyediakan bagi setiap mesyuarat agung tahunan akaun-akaun yang sepatutnya yang berhubung dengan mana-mana wang perbadanan pengurusan dan pendapatan dan juga perbelanjaan yang menerangkan dengan jelas pendapatan dan perbelanjaan akaun-akaun yang dinyatakan tadi, dua akaun tadilah jadi ianya perlu dinyatakan dan dibentangkan setiap kali mesyuarat agung tahunan. Dan dalam tempoh 28 hari daripada mesyuarat agung tu perlu filekan kepada Pesuruhjaya
salinan yang diperakui benar bagi akaun teraudit itu. Jadi ini semua dinyatakan dalam perenggan 7 ya. Dengan jelas dinyatakan dalam perenggan 7 lah. Tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan selaku JMB ataupun MC ataupun sub MC untuk melakukan perkara seperti yang saya nyatakan tadi ya. And then akaun Perbadanan Pengurusan telah diaudit secara tahunan. Ya, memang saya faham. Acap kali kita akan lihat JMB MC gagal untuk sediakan laporan audit secara tahunan setiap tahun. Tetapi itu bukanlah penghalang bagi sesuatu mesyuarat agung tahunan itu tidak boleh berlangsung, tidak boleh berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan ada penyata keuangan. Ya, kenapa sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh membentangkan laporan audit dalam mesyuarat agung tahunan, tuan-tuan dan puan-puan boleh membentangkan di peringkat awal penyata keuangan terlebih dahulu. Sebab dalam penyata keuangan kan ditunjuk pendapatan dan juga perbelanjaan yang tuan-tuan gunakan. Jadi apabila laporan audit tadi selesai dijalankan, tuan-tuan dan puan-puan kena lakukan satu lagi mesyuarat agung, mesyuarat which is we call is EGM lah ya, Extraordinary General Meeting. So mesyuarat agung luar biasa. Jadi untuk bentangkan agenda laporan audit saja. Jadi bukan alasan laporan audit tidak dapat disediakan, alasan untuk tuan-tuan puan-puan menangguhkan mesyuarat agung tahunan apabila tempoh maksimum 15 bulan itu telah pun capai tempoh matang lah ya. Jadi alasan yang seringkali saya lihat ya bila minta tangguh untuk mesyuarat agung tahunan adalah kerana laporan audit tak siap. So kalau laporan audit tak siap, kenapa tuan-tuan dan puan-puan tak bentangkan penyata keuangan? Ada juga alasan sebab penduduk nak juga laporan audit. No, you can present the penyata keuangan first. And then dalam mesyuarat tu, you kena maklumkan kepada penduduk yang kita akan adakan satu lagi mesyuarat agung luar biasa untuk bentangkan laporan beraudit lah. Jadi pada saya, there is no excuse at all. Ya, tak ada excuse untuk tuan-tuan dan puan-puan tidak membentangkan penyata keuangan. Ya, melainkan tuan-tuan dan puan-puan tidak membuat langsung lah, ya, tidak gagal menyediakan penyata keuangan. Dan memang agak sukar lah. Memang bila tuan-tuan dan puan-puan tak buat penyata keuangan, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak proceed ke peringkat berikutnya untuk menyediakan laporan juru audit? Ya, juru audit pun tak ada basis untuk dia menyediakan laporan juru audit bila tak ada penyata keuangan atau dokumen lengkap. Okay, seterusnya, okay, kalau laporan juru audit, of course lah, dia berdasarkan kepada standard yang ditetapkan oleh Malaysian Private Entities Reporting Standard, MPERS. So dalam MPERS ni, okay, sebelum tu saya tadi saya dah cerita audit sedikit. So kita pergi secara lebih broad lagi. Apa yang dimaksudkan dengan audit? Okay, bila kita cakap audit adalah kita akan terfikir ianya adalah suatu pemeriksaan. Memang bila takrifan audit itu sendiri yang mana menyatakan ianya merupakan pemeriksaan bebas mengenai apa-apa maklumat keuangan bagi mana-mana entiti, ya, sama ada ia berorientasikan keuntungan ataupun tidak. Ya, dia tak kira ukuran atau bentuk hukumnya, kerana ketika pemeriksaan semacam itu dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat tentang kedudukan akaun. Jadi juru audit itu berperanan untuk membentang atau menyediakan laporan juru audit untuk menterjemahkan apa jua transaksi yang berlaku dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okay, mengikut MPERS, okay, saya tak mahu cerita banyak lah sebab yang ini sebab ini lebih kepada standard yang dah ditetapkan oleh pertubuhan Malaysian Private ni lah ya, Malaysian Private Entities Reporting Standard ni memang dia dah ada standard untuk semua juru audit ya. Yang mana ianya telah dikuatkuasakan sebagai asas penyediaan dalam penyata keuangan bagi pihak pengurusan bermula pada 1 Januari 2016. Ya, dalam MNKT, Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan pada 2015 telah menimbang dan bersetuju untuk cadangan penggunaan dan pemakaian MPERS pada semua sebagai asas dalam penyediaan penyata keuangan bagi pihak pengurusan bangunan strata. Yang mana dalam MPERS itu adalah maklumat pihak pengurusan bangunan strata, laporan jawatankuasa, penyata jawatankuasa. Ya, mana penyata jawatankuasa tadi? Penyata daripada jawatankuasa mengenai maklumat keuangan yang dinyatakan pada penyata keuangan adalah benar dan sahih.
dan selari dengan Akta Pengurusan Strata lah. Okay, and then ada laporan juru audit yang mana penyataan yang dinyatakan atau disediakan oleh juru audit swasta. Ini mesti adalah benar dan sahih. Ya, sekiranya penyata keuangan ini tidak mematuhi standard perakaunan yang telah ditetapkan, hendaklah dinyatakan dalam laporan ini. Maksudnya kena ada disclaimer lah dalam laporan tu. Dan seterusnya penyata kedudukan keuangan ya, yang mana melaporkan aset, liability dan equity. Dan dalam kata lain ianya menyenaraikan sumber kewajipan dan juga butiran pemilikan. Dan penyata prestasi keuangan, masa ni lah kita nak tengok sama ada keuangan kita berada dalam keadaan baik, defisit ataupun surplus. So dekat sini pentingnya laporan juru audit. And then penyata perubahan keuangan, and then penyata aliran tunai secara langsung, which is cash flow lah. Kita nak tengok duit-duit yang dibayar oleh pemilik petak itu sama ada ianya digunakan secara mengikut saluran yang betul dan dapat dilihat cash flow itu bergerak dalam keadaan yang terkawal. And then nota kepada penyata keuangan maksudnya merangkumi polisi perakaunan dan lain-lain penjelasan kepada penyata keuangan. Tadi dalam setiap laporan juru audit tu, setiap item tu dia ada nota kepada penyata keuangan untuk menjelaskan item-item berkenaan. Okay. What happen if kegagalan untuk pihak pengurusan untuk mengemukakan penyata keuangan berasaskan Empress? Okay, pihak COB ada hak untuk pulangkan semula bagi memastikan format ini dipatuhi dan pihak pengurusan hendaklah memastikan juru audit yang dilantik melaksanakan seperti mana arahan yang telah ditetapkan. Saya rasa juru audit semua dah aware format yang digunakan adalah standard Empress lah. Jadi kalau kata tak ikut format, COB ada hak untuk pulangkan semula. Sebab sebelum tadi saya dah cakap dia ada format yang tuan-tuan dan perempuan perlu patuhi seperti mana yang ditetapkan oleh Pesuruhjaya. Okay. And okay. Bila laporan pendapat dia ada 4 perkara. Ya, 4 perkara. Pertama, laporan pendapat tanpa syarat. Apa yang dimaksudkan dengan laporan pendapat tanpa syarat? Yang mana maklumat keuangan disediakan adalah berdasarkan prinsip-prinsip perkaunan. Yang mana pengurusan keuangan haruslah mematuhi apa jua yang telah ditetapkan dalam Akta 757. Yang mana kerjasama, maklumat, penjelasan yang diberikan adalah munasabah, tepat, sahih dan benar. Ya, pendedahan yang secukupnya terhadap perkara yang very material lah. Ya. Ini tanpa syarat, dia tak ada syarat. Ya. Nak tak nak, you have to follow. Okay, yang kedua, laporan pendapat bersyarat. Apa yang dimaksudkan dengan laporan pendapat bersyarat? Okay, ini sekiranya berlaku dalam keadaan wujud perkara-perkara yang mengakibatkan ketidakpastian. Ya. Yang mana kita tak pasti. Ya. Sebagai contoh, kekangan terhadap skop ataupun pertelingkahan di dalam proses audit. Juru audit berhak untuk memberi laporan bersyarat dengan tambahan perenggan yang merupakan teguran juru audit terhadap penyata keuangan yang disediakan. Maksudnya, sekiranya terdapat perkara-perkara yang juru audit tidak dapat penjelasan yang sebenar, terdapat pertikaian yang berlaku semasa proses audit itu disediakan. Jadi juru audit dia boleh buat tambahan perenggan untuk sebagai teguran terhadap penyata keuangan yang disediakan itulah. Jadi perkara ini adalah bersyarat. Maksudnya dia boleh keluarkan laporan audit tetapi bersyarat. Ya, maksudnya maklumat tak lengkap, mungkin ada berlaku perkara-perkara yang tidak pasti. Ya, jadi dia letak disclaimer kat situ sebagai teguran kepada penyata keuangan tadi yang tidak lengkap. Yang ketiga, laporan pendapat bertentangan. Okay, ini berlaku yang mana sekiranya juru audit percaya bahawa keseluruhan penyata keuangan secara materialnya telah tersalah nyata. Maksud telah tersalah nyata tu tidak menggambarkan kedudukan keuangan lah yang sebenar, and then aliran tunai yang secara yang sebenar, and then yang sahih. Jadi dia berhak untuk mengeluarkan laporan pendapat yang bertentangan. Maksudnya dia tak setuju dengan apa maklumat yang telah diberikan kepada dia. Mungkin dia merasakan perkara itu tidak seharusnya mungkin dia menyatakan perkara itu seharusnya direkodkan tetapi tidak direkodkan. Jadi dia berhak untuk membuat laporan pendapat bertentangan. Dan keempat pula, laporan penafian pendapat. Apa yang dimaksudkan dengan laporan penafian pendapat? Okay, yang ini
yang mana juruaudit tidak dapat memutuskan sama ada penyata keuangan telah disediakan secara benar atau saksama. Ya, ini langsunglah. Maksudnya tak ada maklumat langsung ataupun maklumat tidak tepat. Ya, bila juruaudit mohon balik maklumat itu untuk kepastian, tidak dapat dibekalkan, jadi dia terpaksa keluarkan laporan penafian pendapat. So dia berpendapat bahawa perkara-perkara JMB maklumat-maklumat yang diperlukan tidak dapat disediakan dengan tepat. Okey. Seterusnya, ini perkara basic dokumen keuangan pemaju JMBMC yang saya rasa semua tahulah buku tunai, ledger hasil yang ini secara am saya rasa semua pun maklum dengan apa jua dokumen yang perlu ada yang berkait dengan keuangan untuk pemaju JMB dan juga MC. Okey, ini contoh laporan beraudit lah. Okey, next saya akan ini isu-isu keuangan ni saya tidak mahu bercerita berkenaan lanjut lah. Tapi saya mungkin boleh mengaitkan di sini berkenaan dengan kadar bagi wang penjelas atau sinking fund yang mungkin seringkali menimbulkan kekeliruan kepada tuan-tuan dan puan-puan Berdasarkan Seksyen 25 yang menyatakan jumlah caruman kepada kumpulan wang penjelas atau kita kenali sebagai sinking fund yang dikenakan di bawah subsection 1 dan 2 hendaklah merupakan suatu jumlah wang yang bersamaan dengan 10% daripada charge. 10% daripada charge. Melainkan jika ditentukan selainnya oleh badan pengurusan tetapi ianya tidak boleh kurang daripada 10% daripada charge. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan kenakan RM2 per square feet, RM2 per unit share, so sinking fund dia should be in 20 cents. It's not 180 plus 20 cents. No. It's supposed to be RM2.20 sebab dia cakap dekat situ 10% daripada charge. 10% daripada charge. And then sama juga terpakai kepada MC di bawah Seksyen 61. Tadi 25 adalah untuk JMB. Okey, panjar runcit biasalah Ini kuasa diletakkan kepada tuan-tuan puan-puan untuk meletakkan satu kadar berapa petty cash atau panjar runcit yang tuan-tuan perlu tuan-tuan simpan lah. Okey. Saya pergi seterusnya. Okey, kita cerita sedikit berkenaan dengan budgeting. Okey, budgeting atau lebih kenali sebagai belanjawan. Okey, kenapa belanjawan tu penting? Pertama, kita tengok ianya adalah bagi tujuan menyediakan satu anggaran kutipan dan perbelanjaan. So apa juga expecting budget for the next year, dia akan letak berapa agaknya kutipan yang dianggarkan dan perbelanjaan yang mungkin dianggarkan ke atas apa juga perkhidmatan yang sedia ada atau perkhidmatan yang dirancang untuk disediakan. Jadi yang kedua, menunjukkan hak arah dan hala tuju perancangan JMMC. So bila dia ada bajet, bila dia buat budgeting, so dia akan tahu dia nak bergerak ke arah mana. Sekiranya dia merasakan budgeting itu adalah defisit. So apa perkara yang dia harus kurangkan? Apa perkara yang perlu dia tingkatkan? Apa perkara yang perlu dia cuba untuk perbaharui? Jadi kalau katakan dia berada dalam keadaan situasi keuangan yang defisit, maksud defisit itu adalah kurang, perbelanjaan tinggi daripada pendapatan, jadi dia kena kurangkan perbelanjaan lah. Dia terpaksa tingkat pendapatan. Mungkin pendapatan tak boleh nak tingkatkan sebab tidak ada kajian, mungkin usul atau agenda untuk menaikkan charge penyelenggaraan itu pernah berlaku tetapi tidak dipersetujui oleh pemilik petak, jadi mereka tak boleh nak naikkan. Jadi pendapatan tak boleh nak ditingkatkan, tetapi at the same time pengurusan tu perlu dijalankan. Jadi kena tengok balik lah dari segi perbelanjaan itu. Jadi pada saya dia kena ada win-win situation sebab AJK merupakan pemilik petak. Tuan-tuan dan puan-puan, pemilik petak. Jadi kalau pada saya, kalau kadar itu tidak dikaji lebih daripada 5 tahun ataupun 10 tahun, tuan-tuan dan puan-puan rasa boleh tak sesuatu JMBMC itu menguruskan skim tuan-tuan dan puan-puan dengan keadaan yang kos operasi dah meningkat dari masa ke semasa. Jadi mungkin ada sesetengah service provider itu terpaksa dilepaskan. That's why lah. Itu yang kita kena tengok. That's why dalam budgeting atau belanjawan itu penting sebab dia akan nampak
apa yang akan terjadi kepada JMBMC itu dalam tempoh mungkin 2 atau 3 tahun lagi dengan kadar yang tidak dikaji. Okay, and then memastikan peruntukan dikawal. Macam tadi saya cakap, ya, kalau sesuatu itu telah diperuntukkan untuk penggunaan bagi pembayaran kontrak-kontrak yang telah sedia ada atau akan disambung, so ianya dapat dilihat di situ dah ada satu some value of money yang telah di plug in atau telah dikontrol. So dianya tak boleh nak, kalau katakan kontrak itu perlu diperbaharui dengan kadar yang sama, tak ada masalah. Tapi kalau kontrak itu perlu diperbaharui dengan kadar yang tinggi ataupun kadarnya naik, jadi ialah terpaksa dilihat semula. That's why budgeting itu penting, sebab bila ada belanjawan, bila ada bajet, dia akan dapat lihat kemampuan sesuatu JMBMC itu, sama ada dia mampu atau tidak untuk teruskan dengan apa juga perkhidmatan yang disediakan. And then memastikan wujud accountability dalam pengurusan kutipan wang. Maksudnya tidak ada ketirisan, ya. Maksudnya semuanya berlaku dengan telus, ya, sahih dan benar, dan tidak ada hidden agenda di sebalik itu. Okay, next. Ya, selain itu, kita akan tengok juga budgeting ni adalah pertama, kawalan yang mana dijadikan sebagai alat pengukuran bagi membandingkan pencapaian sepatutnya dengan pencapaian sebenar. So, apa yang dibajetkan dan apa yang pencapaian sebenar dan pencapaian sepatutnya dapat dikawal. Dan kepercayaan, ianya dapat meningkatkan tahap kepercayaan dan keyakinan pemunya petak ke atas pengurusan keuangan JMBMC. Kalau bajet itu strong, saya rasa tak ada masalah. Semua akan sokong. And then kedudukan keuangan, mengetahui tahap kedudukan keuangan. Macam tadi dah saya cakap, sama ada dia mampu atau tidak mampu atau langsung tidak boleh menguruskan kawasan skim pemajuan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya hubungan dua hala. Sebagai medium di antara anggota jawatankuasa pengurusan dan juga pemunya dan pemilik petak dalam bersama-sama meningkatkan kualiti, ya, pengurusan dan penyelenggaraan JMBMC. Maksudnya ada connection between the two sides lah, AJK, JMBMC dan juga pemilik petak, saling berhubung di antara satu sama lain, bertukar pandangan dan mengutarakan pendapat atau memberikan cadangan bagi menambah baik pengurusan, especially pengurusan keuangan akaun yang sedia ada lah. Okay, ini saya share sedikit apa yang memang dah ada dalam akta lah, ya. Borang penyata bayaran perkhidmatan, ini sebagai guideline kepada JMBMC dalam menentu atau mengira unit share. Sebab ada setengah orang dia rasakan kenapa perlunya ada kenaikan, ya. Adakah JMBMC ni saja-saja suka-suka nak naikkan kadar? Tak. Dia kaji kos operasi versus dengan pendapatan. So kalau kos operasi adalah lebih tinggi daripada pendapatan, dia akan berlaku defisit. So kadar yang sedia ada tak boleh menampung kos operasi yang telah ada, dan mungkin ada setengah kos operasi itu terpaksa dilepaskan sekiranya kadar itu tidak dikaji atau tidak dinaikkan. Itu pandangan saya lah. Okay, saya rasa saya dah habis setakat di situ, sebab yang lain-lain ni tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam garis panduan perolehan, sebab ianya memang ada dipraktikkan, ya. Yang mana dalam garis panduan perolehan tu dia ada pembelian tunai runcit, pembelian terus, sebut harga, tender dan kecemasan. Ini adalah guideline kepada JMBMC dalam apabila mereka menyediakan atau ingin melantik sesuatu kontraktor atau ingin membuat pembelian ke atas apa juga aset, ya, bagi tujuan faedah bersama lah, ya. Okay, ini adalah carta alih, ya, yang mana contoh carta alih bagi pembelian tunai dan runcit, okay, yang mana jika kos tidak melebihi 500 bagi perolehan bekalan saja, tuntutan pembayaran harus disertakan dengan resit dan bukti pembelian sah. Kalau kurang 500 tak perlulah nak sediakan sampai 3 quotation, ya. Maksudnya boleh beli direct, boleh gunakan wang panjar runcit. Mungkin wang panjar runcit tuan-tuan dan puan-puan tetapkan mungkin 3,000 maksimum, mungkin pada kadar 500 mungkin boleh beli terus, ya. Ini adalah guideline untuk tuan-tuan perempuan
menjalankan proses keuangan itu dalam keadaan yang terkawal ataupun tidak boleh dipertikaikan. Sebab ini yang dah disediakan dalam garis panduan perolehan. Jadi ianya dah dikaji bersama dengan pihak SPRM dan juga PDRM. Ya. Jadi semuanya telus lah. Alright. Okay, kita tengok. Okay, saya rasa cukup setakat di situ saja untuk tajuk hari ini. Jadi saya serahkan semula kepada Naufal. Terima kasih Naufal. Alright, terima kasih Surya untuk perkongsian sebentar tadi. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana Surya akan menjawab sebarang soalan anda tentang topik hari ini. Alright, so for the first question kita ada soalan daripada Cik Shikin Syarul. Siapa yang terlibat dalam proses perancangan bajet? Okey, kalau tengok pada perancangan bajet, bila setiap kali mesyuarat agung tahunan, sebab yang akan bentangkan adalah AJK. Jadi bila proses perancangan bajet ni, dia sama juga kalau macam kita sediakan bajet, kalau kerajaan sediakan bajet, dia akan libatkan orang awam untuk bagi pandangan ataupun idea apa bajet yang perlu disediakan. Mungkin di peringkat JMBMC mereka boleh libatkan pemilik petak yang lain untuk bagi cadangan apa yang perlu dimasukkan dalam bajet. Ya. Jadi ini sebersedikit dapat membantu mereka untuk menyediakan bajet yang control lah, which is macam tadi saya cakap, dia kena ada hubungan dua hala. Maksud dua hala itu adalah di antara JMBMC, pemilik petak dan pemilik petak lah. Jadi mereka terima idea pemilik petak, mungkin setengah idea itu baik untuk mereka, untuk tambah baik dalam bajet dan boleh dibawa kepada untuk dibentangkan di dalam mesyuarat agung dan mungkin boleh diaplikasikan. Jadi saya rasa semua pemilik petak terlibat dalam proses perancangan bajet pada saya. Baik, terima kasih Surya. Next kita ada soalan daripada Cik Mizadi. Berapa kerapkah proses audit dikaji semula atau dipinda? Laporan beraudit disediakan secara tahunan, setiap tahun. Jadi kalau kaji semula tu dipinda tu tengok pada keperluan. Kenapa nak pinda? Kenapa nak kaji semula? Ya, kalau kata mungkin ada ketidakpastian ya dalam laporan audit tadi, perlu ada lantik juru audit lain atau yang pihak ketiga untuk audit semula laporan audit berkenaan, mungkin berdasarkan keperluan lah pada saya. Jadi sebab yang buat laporan audit tu mereka merupakan juru audit yang bertauliah. Mereka mempunyai kelayakan profesional. So siapa kita nak mempertikaikan mereka punya kerja lah ya, bila mereka dah selesaikan laporan audit berkenaan. Tapi kalau ada isu ketidakpuasan hati, why not? You boleh lantik lagi pihak ketiga. Tapi kos tu mungkin terpaksa ditanggung oleh JMBMC ataupun siapa yang nak lantik tadilah. Alright, thank you sir. Lastly kita ada soalan daripada Cik Nazliana Nazaruddin. Bagaimana pengurusan strata menentukan sasaran kewangan dalam proses perancangan bajet? Okay. Pengurus dia dalam menentukan sasaran keuangan ni, dia kena tengok dia dua key point. Kalau saya tengok dalam penyediaan bajet ni, kita kena tengok kos operasi dan juga pendapatan. Ya, which is kos operasi versus pendapatan. Sekiranya kos operasi itu adalah lebih tinggi daripada pendapatan, jadi bagaimana dia nak jalankan pengurusan? Ya, dia tak dapat nak teruskan service provider yang sedia ada. Macam saya cakap tadi, mungkin ada setengah service provider itu terpaksa dilepaskan sebab kos operasi tinggi tapi pendapatan tu pada kadar yang sama. Ya, bila mereka tak kaji, sebab JMBMC ni pendapatan dia hanyalah semata-mata dari segi charge penyelenggaraan sahaja. Pendapatan lain mungkin rental tu tidak menyumbang sampai mungkin less than 10%. Jadi bila kadar tu tak dikaji untuk tempoh mungkin 5 ke 10 tahun, tetapi kos operasi telah meningkat. Sebagai contoh kita tengok ya, gaji minimum pun dah meningkat 1,800. Jadi kalau kita nak bayar cleaner 1,800 tapi
maintenance fee pada kadar yang lama. So tak boleh nak menampung lah kos tadi. Jadi um, tu saya cakap dua key point yang penting adalah kita tengok pada kos operasi, kita tengok pada pendapatan. Kalau pendapatan lebih daripada kos operasi tak ada masalah. You nak tambah lagi operasi yang sedia ada. Tapi kalau pendapatan you kurang, macam mana you nak teruskan dengan operasi yang sedia ada? Mungkin ada setengah service provider you terpaksa lepaskan, you terpaksa sapu sampah sendiri, you terpaksa kutip sampah sendiri. Macam itulah. Okay, alright. Terima kasih, sir. Saya rasa tu je soalan yang kita dapat untuk hari ini. Kini kita telah pun sampai ke penghujung. Dengan itu, saya ingin menjemput anda semua ke seminar CPD akan datang yang akan berlangsung dalam bulan Ogos, September dan juga Oktober. So kita ada 10x your digital marketing with artificial intelligence on the 16th of August. That one will be online with 3 CPD hours. Next will be in September. We have one on sales, masterclass in consultative selling and negotiation selling for property sales consultant. That one will be physical, face-to-face seminar, 5 CPD hours. Next will also be a physical one on the 27th September. This is a law topic, breach of contracts for real estate professionals. 5 CPD hours as well. And in October's, we have in October's one, we have one for AI and one for a law topic as well. One is online on the 12th of October, 3 CPD hours, and one is face-to-face. Alright, kalau anda berminat, anda boleh contact number yang tertera di bawah ataupun contact any of our sales rep. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Surveyor Rosiza untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Terima kasih. Dan juga untuk anda semua untuk tuning in today. Kami berharap untuk bersama anda semua lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih semua.